Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita oleh kerana kita tidak dapat berjumpa secara langsung, jadi dan rakan-rakan pun ada masalah untuk membuka Zoom. Jadi saya mengambil alternatif untuk kita melakukan coaching standard 3. Okey, jadi kita akan cuba habiskan standard 3 dalam tempoh 2 minggu ni. Jadi saya amat berharap agar rakan-rakan ketua panitia RBT yang telah terpilih di bawah uh, unit teknik dan vocational untuk sama-sama bekerjasama untuk mengikuti sesi bimbingan di dalam Telegram ini. Jadi ini saja yang mampu saya buat untuk setakat ini. Walau bagaimanapun, kalau sekiranya masih susah untuk dipahami, nanti bila ada peluang, saya akan berjumpa dengan rakan-rakan guru lagi secara bersua muka. Ada di antara rakan-rakan di sini yang telah saya berjumpa sekali dua kali. Jadi kiranya ini video ni boleh diulang-ulang lah kan. Diulang-ulang. Okey. Jadi kita hanya akan bincangkan satu bahagian saja. Untuk standard 3 ini sebenarnya adalah untuk pengurusan panitia, memudahkan sebenarnya. Berbanding dulu-dulu yang kita ada 12 file, 11 file dan berbagai-bagai, sekarang ni sebenarnya kita hanya ada 4 komponen sahaja dalam pengurusan panitia. 4 inilah yang sahaja kita uruskan. Saya tidak mengatakan bahawa file itu ada 4, tetapi ada 4 perkara yang kita uruskan. Okey. Jadi kita teruskan kepada bahagian pertama. Hari ini kita hanya akan bincangkan 3.1.2.1 pelaksanaan mata pelajaran diurus secara profesional dan terancam. Sebenarnya kita ada 4 untuk pengurusan file, iaitu untuk pengurusan mata pelajaran, kemudian program peningkatan kualiti pengajaran guru, kemudian program peningkatan pencapaian murid diurus secara profesional, dan akhir sekali adalah bantuan grant per kapita mata pelajaran dimanfaatkan secara sistematik dan terancang. Selalunya rakan-rakan akan mengatakan yang 4 itu macam ada sedikit kesukaran. Okay, tetapi sebenarnya yang nombor 4 itu adalah yang paling senang lah. Okay, walau bagaimanapun hari ini kita akan bincangkan yang pertama dahulu, iaitu pelaksanaan mata pelajaran diurus secara profesional dan terancang. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah kalau rakan-rakan perasan, ini adalah borang yang kita kena isi, di mana di dalam borang tersebut ada tahap tindakan dan tahap kualiti. Selalunya tahap tindakan ni kita memang akan boleh mendapat skor 1 lah. Maksudnya kita telah melaksanakan tindakan-tindakan ini. Okey, nanti saya akan terangkan. Cuma masalahnya sekarang ni sama ada tahap kualiti yang kita capai itu, adakah kita boleh mendapatkan 4? Okey, selalunya kalau kita ingin menilai sama ada pengurusan kita itu mencapai tahap 4, kita terus tengok yang di tahap kualiti ni bahagian yang 4 ni, bagaimana kita mau mendapat 4. Okey, jadi kalau kita tengok di sini, okey, dengan mematuhi ketepatan kurikulum, ini selalunya okeylah, tidak masalah. Berdasarkan keperluan murid, okey, selalunya tidak masalah. Ini yang secara menyeluruh meliputi semua tahap tingkatan murid. Ini yang kita akan perhatikan betul-betul. Adakah kita ni buat secara menyeluruh meliputi semua tahap tingkatan murid? Okey, jadi kita akan teruskan kepada yang lebih mudah untuk saya terangkan. Okey, untuk tindakan pertama. Tindakan pertama tadi adalah memperoleh dokumen kurikulum. Adakah tahap tindakan kita itu boleh mencapai 4, standard 4? Cuba kita tengok evidennya. Okey, adakah kita sediakan di SKP, huraian sukatan pelajaran, RPT, selalunya ini adalah kan kita boleh buat. Jadual kelas, jadual individu, adakah kita masukkan dalam file? Selalunya ini ada, tidak masalah. Jadual peperiksaan, kita boleh ambil saja yang daripada unit peperiksaan. Kemudian, mungkin ini yang lupa, jadual kekerapan pemberian latihan murid. Adakah tidak kita bincangkan dalam minit mesyuarat yang pertama? Dan seterusnya jadual pemeriksaan buku latihan. Ada atau tidak kita sediakan dan kita laksanakan. Jadi, kalau ini
kita lakukan secara menyeluruh, maksud contohnya darjah 1 sampai darjah 6, tingkatan 1 sampai tingkatan 5, ataupun RBT tingkatan 1 sampai tingkatan 3. Jadual kekerapan pemberian buku latihan daripada darjah 4 sampai darjah 6, tingkatan 1 sampai tingkatan 3. Jadual pemeriksaan buku latihan kita laksanakan daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 3, darjah 4 sampai darjah 6. Maksudnya kita telah berjaya melakukan secara menyeluruh. Jadi maksudnya kita layak mendapatkan 4. Tetapi apa bukti yang kita telah melaksanakan? Satunya adalah jadual lah. Satu lagi, okey, kalau rakan-rakan guru telah melakukan mesyuarat penelitian pertama, kita seharusnya semua yang ini ni kita senaraikan di dalam kita punya agenda. Maksudnya kita masuk ke dalam agenda kita mengenai jadual peperiksaan, pembuat soalan, penggubal soalan, berapa latihan yang diberikan, kemudian jadual pemeriksaan buku latihan, kepada siapa, dari darjah berapa sampai darjah berapa. Maksudnya, minit mesyuarat pertama itulah yang akan menjadi satu eviden yang paling penting selain daripada yang telah disebutkan ini tadi. Maksudnya dalam minit mesyuarat ni macam-macam ada. Jadi kalau sebelum ni minit mesyuarat kita yang kita tulis itu hanya pendek, sepatutnya kita isikan semua yang penting ini. Okay, termasuk program peningkatan kecemerlangan murid, program untuk guru, itu akan saya terangkan nanti di bahagian yang seterusnya. Tapi sekarang kita fokus dulu kepada bahagian pelaksanaan mata pelajaran diurus secara profesional dan terancang. Okey, seterusnya. Okey, belum habis ya. Okey, kembali. Okey. Menyelaras penyediaan RPT dan RPH, adakah kita buat penyelarasan? Adakah semua guru di bawah kita selaras? Maksudnya guru RBT menggunakan RPT yang sama, cara penulisan RPH yang sama, ada ke tidak? Okey, kalau ada, kita berjaya buat penyelarasan, semua maksudnya kita layak untuk mendapat 4. Kemudian menyelaras pentafsiran. Maksudnya semua ni kalau ada jadual ujian dalam minit mesyuarat kita tulis ada JSU. JSU ini yang tidak dibuat, macam jarang dibuat. So kita buat soalan, tapi JSI atau JSU ini tidak ada. Jadi kita harus cuba, kita mulai tahun ini kita pastikan mesti ada JSI atau JSU, barulah ada soalan dan sebaik-baiknya ada skema. Maksudnya lebih mudah dan kita boleh jadikan bank soalan dan kita boleh simpan, mana tahu ada rakan-rakan kita yang sakit dan sebagainya, kita boleh gunakan akan datang. Okay? Jadi untuk ini harap-harap akan ada perilaku perubahan pada tahun ini. Begitu juga dengan pemeriksaan buku latihan, saya patah balik. Ketua Panitia seharusnya mengambil peluang untuk memeriksa buku latihan di bawah rakan-rakan lah. Maksudnya mungkin periksa dalam 10 buah buku latihan. Okay? Bukan itu sebenarnya memang tugas yang harus dilakukan oleh Ketua Panitia. Kenapa? Supaya kita melakukan teguran secara berhikmah. Jadi harap-harap akan ada perubahan pengurusan panitia pada tahun ini. Okey, kemudian bahagian 4. Okey, bahagian 4 cuba tengok di sini iaitu menyelaras tugasan murid. Okey, adakah jadual pemeriksaan buku murid? Jadual kekerapan pemberian buku latihan, borang pemeriksaan latihan murid, borang semak latihan murid oleh panitia, minit mesyuarat. Maksudnya adakah kita ceritakan ini dalam minit mesyuarat? Okay? Dan adakah kita melakukannya untuk darjah tingkatan 1 sampai tingkatan 3 atau darjah 4 sampai darjah 6? Kalau kita lakukan semua, maksudnya kita layak untuk mendapat tahap kualiti 4. Okey. Seterusnya yang kelima, menganalisis data dan maklumat pentafsiran. Apa evidennya? Evidennya analisis lah. Daripada SFPS pun boleh buat. Macam saya dulu, saya pun ada pengalaman menjadi ketua panitia. Saya tambah lagi dengan kami membuat sendiri sistem analisis data. Jadi maksudnya saya sebagai ketua panitia saya akan nampak sama ada rakan-rakan bawah saya ada buat analisis atau tidak kelasnya masing-masing. Tapi untuk tahun ini mungkin kita tidak perlu bersusah payah sebegitu. Mungkin cukuplah sekadar penggunaan analisis data daripada SFPS. Maksudnya kalau ada, masukkan dalam file lah. Okey, dan kemudian analisis semakan buku latihan.
Okey, ada ke tidak? Adakah kita buat daripada darjah 4 darjah 6, tingkatan 1 hingga tingkatan 3. Kalau menyeluruh, baru layak kita mendapat 4. Dan akhirnya, untuk ini adalah yang keenam, mengambil tindakan susulan. Inilah yang paling sukar rasanya. Jadi kelas, mengambil tindakan susulan ni, kami, pengalaman kami dulu semasa di SMK Taman, memandangkan ketika itu pengetua kami pun sangat rajin. Jadi kami menggunakan kaedah um, mengisi borang. Maksudnya dari situlah kita kelihatan membuat tindakan susulan. Tindakan susulan itu salah satulah. Satu lagi daripada head count, kan, takwim, program teknik menjawab. Ini semua. Macam mana kita membuat tindakan susulan? Okey, borang tindakan penambahbaikan. Okey, maksudnya sekarang ni, ini yang mengambil tindakan susulan ini, okey, macam mana kita boleh memberikan bukti? Okey, contoh cara. Kalau rakan guru ada yang lain, boleh juga sekejap. Saya akan tunjukkan. Contohnya adalah, sebentar. Okey. Okey. Kami telah mencipta satu borang yang mana borang itu kita boleh buat untuk semua laporan sebenarnya, bukan untuk kita punya panitia sahaja. Contohnya, kita telah melaksanakan program kecemerlangan contohnya. Kita pun isi tarikh semua ni. Selalunya yang bermasalah adalah di bahagian tindakan susulan. Jadi maksudnya kita akan letak di sini. Okey? Nampak ni? Kekuatan kelemahan program dan penambahbaikan. Dan di sini nampak ada tindakan susulan. Nampak? Mana tindakan susulan? Ini ya. Tu nampak tu? Ini ya, di tindakan susulan. Maksudnya ini sudah menjadi satu evidence kita lah. Okey, yang menunjukkan bahawa kita telah melaksanakan tindakan susulan. Jadi ini saya akan bagi salinan ini ke dalam grup kita. Okey, jadi untuk hari ini kita telah berjaya menyelesaikan satu bahagian untuk standard 3. Okey, untuk standard 3. Jadi saya rasa cukuplah hari ini satu bahagian supaya rakan-rakan boleh memahamilah kalau yang failnya belum lagi dibuat ataupun ada yang baru menjadi ketua panitia kali pertama tahun ini, jadi ini sebagai kita punya panduan lah. Okey, panduan. Walau bagaimanapun, kalau ada kurang kefahaman, boleh bertanya dengan saya, tanya soalan di dalam Telegram. Okey? Jadi untuk hari ini cukup setakat ini sahaja. Okey. Terima kasih.